aktor kita, seterusnya keluarga kedua belah pihak muslimin yang sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kerana Allah mengizinkan kita berada dalam majlis yang ini mulia, meraihkan pengantin sebagaimana yang telah kita buat. Alhamdulillah. Saya mengambil kesempatan untuk memberi sedikit peringatan kepada pengantin, khususnya bahawa perkahwinan ini adalah suatu perkara yang sangat berat, yang sangat besar. Kadang-kadang kita tak pandang perkara-perkara yang ada di sebalik perkahwinan ini. Kita tengok seronok je, pagi itu, padahal minggu depan kita senyum semua dah. Memang kita senyum. Orang tu buat dia macam dia semua dah. Dia nak nikah minggu depan. Jadi bukan senyum semua. Dia kadang-kadang dia menangis pendek. Sebab perkahwinan ini adalah suatu tanggungjawab atau ambil alih kepimpinan. Asalnya dia tak bernama isteri, maka dia tak wajiblah padanya taat kepada suami dia. Bila dah bernama isteri, wajib kena taat pada suami. Kalau nak balik rumah-rumah pun suami kata tak boleh balik, tak boleh balik. Kalau dia keluar berdosa juga. Maka hak ni kita kena fikir dan kita kena ingat. Suami dan isteri macam-macam karenah ada. Kerana kita bernama manusia. Bila bernama manusia, dia ada satu ketul daging dalam badan kita, nama dia kolbu, nama dia hati. Hati dia ni berfungsi-fungsi manusia. Kejap gitu, kejap gini, kejap gini. Jadi kalau kita tengok banyak sekali masalah rumah tangga. Kalau kita beli kereta tak banyak masalah, tapi rumah tangga paling banyak masalah. Sebab dia tak ada jual spare part. Jadi masalah banyak. Kereta ni masalah sikit tapi spare part ni banyak. Contohnya, seorang suami ni dia ada kuasa veto. Dia ada kuasa veto. Maksudnya semua benda nak buat, isteri kena dapat izin suami. Kalau seluruh keluarga isteri setuju belaka, dan suami tak setuju, tak boleh buat. Kalau mak ayah kata boleh keluar rumah, keluarlah kejap, nak pergi jalan rumah kat kampung, suami dia kata tak boleh. Kalau menteri kata boleh keluar, suami kata tak boleh keluar, haram keluar. Kalau yang dipertuan tu kata boleh keluar rumah dah, tapi suami kata tak boleh keluar, haram juga. Mana besarnya suami lebih daripada pangkat yang paling tinggi dalam kepimpinan, maknanya kerajaan dalam Malaysia. Itulah pangkat seorang suami. Tetapi suami kena ingat, Nabi kata khairukum khairukum li ahli. Baik-baik kamu yang baik dengan isteri kamu. Walaupun kamu ada kuasa veto, janganlah halang sangat. Kerana kalau halang sangat, dia manusia. Dia ada hajat, dia ada kehendak. Macam perempuan ni juga di jalan, dia nyakit dia tu. Bila kita kahwin dengan perempuan, maknanya kita akan kahwin dengan orang yang banyak orang, banyak masalah. Di antaranya suka jalan, suka beli, suka shopping, suka belanja, suka curi duit suami, macam-macam benda. Kita kena terimalah hakikat. Jadi dia suka berjalan. Contohnya suka berjalan. Dia ni nak kat rumah kakak dia, birthday dia nak pergi, anak saudara dia buat new nak pergi. Adik dia belikan kering nak pergi tengok kok. Dia nak banyak nak berjalan. Maka suami janganlah dah lagi, jangan pergi, dah lagi lama-lama isteri dia makan hati. Biarlah, pergilah. Kalau boleh bawa lah, maknanya makan ni isteri dia sebulan sekali. Sebab kita kerja, dia cari makan pagi petang dari duit. Tak ada lain. Bagi orang bahawa seorang suami yang sayang isteri dia, paling kurang sebulan sekali bawa makan ni. Suruh isteri dia tanya nak pergi mana. Bulan ni pergi mana? Bulan ni kita pergi Hawaii pula. Bulan depan kita pergi Kota Kinabalu pula. Bulan tu kita pergi Batam Juntai pula. Ke bandar lah. Asal dia nak jalan. Jadi ingat seorang suami, jangan sekat segala kemarahan isteri, kerana selama mana kemarahan itu tidak bertanggung dengan usaha. Isteri pula kena ingat, yes or no semuanya atas suami. Kalau suami kata yes, yes. Kalau suami kata no, no. Kita duduk dapur, suami panggil, jangan beri masa, jangan ada gap. Dengar suami panggil, kalau boleh berlari 100 meter. Tengah pegang sodet tu, balik sodet. Tengah beruh pakaian, balik washing machine. Pergi ke suami dulu. Kerana Nabi kata, ayyumam ma'atin
ila yang terjemahan dunia, mana-mana perempuan yang dipanggil ija dunia, bila dipanggil ila zauji kepada suaminya, wajib dia kena datang dengan segera, mana tak boleh sanggup. Setengah sekida suami panggil mek pas sedok tu lelaki panggil, tak panggil lagi. Nah, duk layan dia tadi bising, duk layan ke drama, duk layan ni ada orang mari apa, tak dengar, tak tengok ni ada orang mari ni. Suami tu kena duduk lebih daripada majikan, lebih daripada apa, lebih daripada siapa saja yang ada atas muka bumi ni, maka suamilah yang wajib kita tunai dulu permintaan dia. Sebab dengan berlangsungnya ijab kabul, bermakna suami pula yang akan menanggung segala dosa yang dilakukan oleh isteri, tak pakai tudungnya, dosa dia pergi buat menyakiti hati jirahnya, dosanya tak semayang, dosanya tak puasa dan sebagainya, semuanya benda ditanggung oleh suami. Kerana itulah kewajipan, iaitulah taat suami nombor satu lah. Jadi berilah isteri kita ni peluang, jangan rongkong dia dalam rumah. Dah dia nak berjalan mau kakak dia biar dia dah, dia nak pergi rumah adik dia biar dia dah, pasal dia gini juga dia berjalan. Dan dia kasut banyak perempuan. Lelaki tak banyak kasut. Kalau raya selipar dia tu 8 riyal. Yang kedua, kalau bini kau pulang kejap tu 6 pasang dah siap. Jadi perempuan ini kasut banyak, memang berakhir berjalan. Tanda dia berakhir berjalan. Jadi berilah dia, kerana itulah maknanya cara dia nak melepaskan, maknanya keboringan, kepuasan dia duduk rumah, duk main dengan kakring, duk main dengan sodek, duk main dengan dapur. Jadi seorang suami jangan guna kuasa betul, beri mereka kasih sayang tunggu-tunggu. Dan yang kedua, isteri pula jangan kita buat lebih kurang daripada suami kita. Kerana suami ni dengan muka kita saja kita boleh masuk ke hati. Dengan muka, lidah belum berkata-kata, mulut belum berucap, dengan muka saja dah masuk ke hati. Rasulullah bersabda, mana-mana suami yang isteri dia bermasam muka ke dia, dah maki hamu lagi, buat muka masam. Suami dia tengok muka dia, wah mana muka macam berubah bandar muka. Dan suami pun sakit hati tengok berduka cita, maka isteri bini telah pun dibuka pintu neraka bagi na'udzubillah. Jadi ingat mengingati, insya-Allah akan datanglah keberkatan dan pertolongan daripada Allah, supaya rumah tangga itu kekal setakat mana yang telah ditakdirkan oleh Allah. Satu pantun lah, kita tak mana-mana pantun-pantunnya. Berjalan pergi ke rumah JKT untuk mencari sedikit bekalan. Janji suami jangan dibungkir, jaga isteri sepanjang jalan. Allahumma barik lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma barik lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma barik alaihima wa barik alaihima. Allahumma barik alaihima wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma ja'alna fi hadzal yawmil mubarak minas su'ada'il maqbuli wala minal masjidil mardudi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi